الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم. افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله يا رحمن الرحيم. Berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmatmu, jauhkanlah kami daripada kemurkaanmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya muliakan pihak pengurusan SPAQ, sahabat pencinta Al-Quran, khususnya Opah Sabariah selaku penganjur. Seterusnya barisan moderator Ustazah Jasrina, Bonda Inun, Kak Niksum dan seluruh pengurusan SPAQ, bahagian benda apa kewangan dan sebagainya. Seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Jadi apa khabar semua? Sihat InsyaAllah. Semoga semua sihat dalam keadaan yang bersemangat, bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan insyaAllah. Pada hari ini, hari Khamis, yang mana bertepatan dengan hari cuti kebanyakan negeri saya kira yang bercuti. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama memanfaatkan masa kita dengan memenuhkan dengan program ataupun atur cara yang mendatangkan manfaat untuk diri kita, untuk kehidupan dunia dan lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat, insya-Allah amin. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, ada yang respon tu kata sihat insya-Allah. Semoga semua sihat, dan kalau ada yang kurang sihat, semoga cepat sihat, cepat sembuh. Dan mungkin ada yang menghadapi apa jua sebarang kesulitan, yang menghadapi ujian. Ingatlah setiap daripada kita akan menghadapi kesulitan. Itu tanda yang mana Allah menyayangi kita, Allah menghapuskan dosa, Allah mengangkat darjat. Jadi yang pasti Allah berikan ujian ikut kemampuan kita. Dan teruskan kita mencari jalan penyelesaian. Jangan berputus asa. Don't give up. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus ataupun jangan berhenti daripada mengharapkan rahmat Allah. InsyaAllah adalah solusi, ada penyelesaiannya insyaAllah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, jadi insyaAllah pada pagi ni kita akan sambung perbincangan yang dah lama kita dah tinggalkan.
yang mana kita fokus pada satu sunnah, jadi satu sunnah telah khatam, alhamdulillah. Semoga kita sama-sama dapat manfaat. Saya yang menyampaikan, mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk istiqamah melakukan kebaikan, melakukan sunnah, dan ibu-ibu ayah sekalian pun dah dengar perkongsian dan mendapat juga semangat, kekuatan, kesungguhan untuk kita sama-sama mengamalkan dan menyampaikan juga amalan sunnah kepada orang lain. Pagi ni kita akan sambung kitab Al-Arba'un Al-Malayuwiyah. Itu nama kitab yang sebenar. Cuma kalau saya letakkan nama kitab ni sebagai tajuk pengajian, saya khawatir mungkin ada yang tak faham kan apakah yang dimaksudkan sebenarnya, sebab kalau ikut Arba'un 40 Malayuwiyah ni tentang Melayu. Jadi kita akan rasa tertanya-tanya apa perbincangan sebenar. Sebenarnya penulis kitab ni bukanlah warga negara Malaysia. Jadi beliau menetap sekarang ni di Malaysia menjadi seorang pensyarah, dan waktu beliau mengarang kitab ini, menyusun kitab ini, beliau masih menyambung PhD dan telah tamat dengan jayanya dan mendapat gelaran Doktor Falsafah lah dan mengajar di UIA sekarang ni di Gombak, dan merupakan salah seorang pensyarah saya juga secara tidak langsung. Jadi beliau meletakkan nama ni bertepatan dengan tempat beliau berada di sini. Tempat beliau belajar pun di sini juga, menyambung di peringkat Doktor Falsafah, dan tempat beliau berjumpa dengan ramai para alim ulama untuk beliau mendapatkan ijazah sanad dalam setiap hadis yang beliau tulis susun dalam kitab ini. Dan sebagai satu tanda peringatan itu, beliau letakkan nama kitab ni bersempena dengan sebab tadi, letakkan istilah dia Al-Arba'un Al-Malayuwiyah. Tapi sebenarnya tentang apa ni? Tentang adab. Kitab-kitab ni membincangkan adab-adab sesama manusia. Itu yang dituliskan oleh penulis kitab. Jadi saya kira kita terus ringkaskan 40 hadis tentang adab. Tapi bukan 40 matan hadis, bukan teks hadis saja, dia 40 bab sebenarnya. Ada 40 bab yang membincangkan tentang adab. Dan setiap bab ni paling kurang 2 ataupun 3 hadis yang akan dibentangkan dan akan diberikan huraian. Itu kaedah penyusunan yang diterapkan oleh penulis kitab. Saya kira dia macam kitab satu sunnah juga. Letakkan beberapa hadis dalam satu tajuk dan diberikan huraian. Huraian itu pun bukan huraian berdasarkan perolahan sendiri kan. Dia berikan, dinukil daripada kalam ulama. Sampai bukan begitulah. Itu antara disiplin bila kita nak mengarang kitab. Maknanya nak menyusun dan sebagainya. Jadi bimbingan sekalian, insya-Allah pagi ni kita bertepatan pada 12 Rabiul Awal. Jadi saya kira sebagai pembukaan untuk kuliah kita pagi ni, kita mungkin boleh bincang sikitlah tentang baginda Nabi SAW. Jadi pertama sekali bimbingan sekalian, kita kena ingat dan sedar 12 Rabiul Awal ni bukanlah tarikh yang confirm berlaku kelahiran Nabi. Kita kena ingat tu, dia bukan tarikh yang keramat, tarikh confirm. Kalau yang confirm apa? Hari Isnin, bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Itu disepakati. Kalau kita nak sebut, tak ada masalah. Tak ada orang pun nak halang. Tapi kalau kita kata 12 secara pasti, maknanya kita tak tahu ada pandangan yang lain, kita cuma anggap 12 sahaja. Ini yang biasa budak-budak duk anggap kan, 12 kan. Sebenarnya kalau kita ikut perbincangan, bukan 12 semata-mata. Bukan satu tarikh yang ada, dia ada lagi pandangan yang lain. Kalau kita ikut ilmu ahli falak, mereka berpandangan kuat yang berlaku pada hari Isnin pada tahun gajah ni bukan 12 tapi 9. Dan inilah pandangan Syekh Safiyur Rahman dalam kitab di Ar-Rahiqul Makhdum dan Syekh Muhammad Khudari dalam kitab Nurul Yakin. Jadi ada perbincangan lah, bukan dua ni je, bukan 9-12, ada lagi 2, ada yang sebut 8, ada yang sebut 10. Yang sebut 2 siapa? Imam Ibnu Katsir, tokoh tafsir. Yang sebutkan 2 juga Imam Abdul Bar. Yang sebutkan 8 Imam Al-Humaidi dari Ibnu Hazmin. Yang sebutkan 10 Imam Ibnu Asakir. Yang sebut 12 ni siapa? Imam, tiga orang tokoh. Pertama Imam Az-Zahabi, tokoh hadis. Imam At-Tabari, tokoh tafsir. Dan Imam Ibnu Ishaq.
Jadi kita lihat dari sudut ilmu agama, ahli bidang agama ni, dia yang kuat 12. Sebab itu dia jadi tarikh yang kita dah jadikan satu tarikh yang memang khusus sampailah hari ni, kan. Tapi kalau ikut ilmu ahli falak, mereka berpandangan 9. Ni masih dalam ruang ijtihad. Cuma ahli falak ni lebih tahu kaedah kira tarikh, kan. Kirakan apa, bila berlakunya pada tahun gajah tu hari apa, berbanding dengan tokoh agama. Sebab tokoh agama ni di bidang dia lain, bidang dia tafsir, bidang dia hadis. Maka mereka pakar dalam tu. Kan ada kepakaran masing-masing. So ahli falak ni mereka menyebutkan 9. Dan ini dikuatkan dengan hujah Syekh Safiur Rahman dan Syekh Muhammad Khudaribi. Jadi sebenarnya kalau kita ikut perbincangan, 9 lagi kuat sebenarnya lah. Walaupun kita dah jadikan satu tarikh yang khusus 12. Tapi tak salah benda ni dalam ruang ijtihad. Cuma kita nak kena ingat ibu-ibu sekalian, 12 ni bukan tarikh yang confirm. Itu kena ingat. Jangan sampai kita anggap 12 sahaja. Bila datang peringatan ataupun kalam ulama sebut lain, terus kita menyalahkan dia. Itu tak bagus tu. Kan bila orang tahu 12 sahaja, bila dia dengar ada pandangan yang lain, dia akan jadi macam negatif. Macam hari ni saya kira ramai orang dah celik lah. Bila ada perbezaan ni, dia dah celik. Oh, rupanya ada perbincangan. Dia boleh terima. Tapi masih ada orang yang tak boleh terima. Bila dia kata 12, 12 lah. Dan bila sebut lain je, dia terus menyalahkan. Padahal dia tak tahu yang kita ni tak banyak ilmu pun. Kan? Jadi sebenarnya benda ni saya kira kita kena celik, kena tahu. Kan ada perbincangan, ada perbezaan, kita kena meraihkan. Yang sepakat, yang bila dah berbeza ni kita kena raihkan. Jangan kita anggap kita je betul, tolak pandangan yang lain. Itu sangat-sangat tidak ilmiah. Kan macam 4 mazhab lah, kan ada perbezaan cara. Kita mungkin berkunut, kan ada orang mungkin dia tak berkunut, mazhab Hanafi contoh. Jadi bukan maknanya tak berkunut tu kira salah, kan, apatah lagi berdosa, tak pun. Dulu-dulu kan orang pandang negatif kan, tapi sebenarnya tak ada problem. Kerana ikut mazhab. Kan kita qaul muktamad suruh kunut. Mazhab yang lain contoh Hanafi, mereka tak berkunut. Jadi maknanya masing-masing raikan pandangan apa qaul dalam mazhab masing-masing. Tanpa kita menyalahkan. Ni dulu-dulu kan orang pandang negatif kan, orang tak kunut je terus cakap bukan-bukan. Orang ni mazhab yang apa ni kita terus pandangan negatif. Sampai orang kata pemikiran kita terlalu tidak berkembang, tidak tahu perbincangan ulama ni. Tapi hari ini alhamdulillah semakin ramai yang cakna, ambil tahu, boleh terima. Alhamdulillah, semoga suburlah keadaan begini, semakin subur, kita semakin bijak, semakin tahu tentang perbincangan dalam ilmu agama. Jadi bimbingan sekalian, itu yang pertama saya kira penting saya kena sebut. Lagi satu hadis yang kita biasa dengar, di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha jawab? Yang beliau sebutkan iaitu apa? Kana khuluquhu al-Quran. Kan atau kama qal, iaitu akhlaknya adalah seperti Al-Quran. Ada riwayat sebut Al-Quran yang berjalan. Kan yang pasti ini hadis yang sahih dalam riwayat Muslim pun ada. Jadi ibu ayah sekalian, ini kita nak sebutkan hadis ni secara ringkaslah. Kan yang mana apa maksud? Apa maksud Quran yang berjalan? Kita tahu ibu ayah sekalian, Allah menyampaikan, Allah menurunkan Al-Quran melalui perantaranya malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu pertama ketika umur Nabi 40 tahun. Kalau tepat akuratnya 40 tahun 6 bulan di Gua Hira, iaitu surah Al-Alaq kan ayat 1 hingga 5. Jadi bila disampaikan wahyu, kita lihat dalam bentuk Al-Quran lah yang disampaikan kepada Nabi. Maka apa yang berlaku? Maka satu persatu perintah, satu persatu perkara yang Nabi lakukan berdasarkan apa yang Allah firmankan. Dan Nabi memang mengamalkan keseluruhan isi kandungan ayat Al-Quran. Jadi bila begitu, kan maka bila Allah turunkan wahyu, kan maka bila Nabi dapat, Nabi terus buat, Nabi amalkan. Maka bila dah sempurna 23 tahun selesai penurunan Al-Quran, maka keseluruhannya telah pun disampaikan dan diamalkan. Sebab itulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebutkan tentang akhlak Nabi ini seperti Al-Quran. Kerana apa? Kerana itulah yang Nabi dapat, itu yang Nabi amal. Jadi ibu ayah sekalian, kita pun mungkin boleh ambil manfaat. Maknanya apa? Kita kena faham
apa yang disampaikan oleh Allah itu adalah perintah yang mana Nabi sampaikan kepada kita ni sebagai utusan. Dia maknanya tak langsung adalah daripada Allah lah. Kita buat daripada Allah. Tapi kalau direct daripada Allah, kita masing-masing nak dapat. Kan kita mungkin tak bersedia, tak dapat nak terima. Sebab itu kita perlukan seorang yang daripada kalangan kita, manusia juga, untuk menyampaikan kepada kita. Dan pada hari ini adalah para alim ulama lah. Ulama warasatul anbiya. Maknanya apa? Mereka akan menyambung kan kerja ataupun kata apa kesungguhan dalam menyampaikan ilmu seperti mana yang Nabi bersungguh-sungguh sampaikan kepada sahabat, sahabat sampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in dan seterusnya sampailah pada hari ini. Jadi itulah ibu sekalian yang sekadar saya kira permulaan yang ringkas lah kita nak sebutkan. Maka sama-samalah kita ambil manfaat. Mudah-mudahan kita melazimi bacaan Al-Quran. Kita bukan sekadar baca, kita tengok juga maksud, cuba kita tadabbur juga dan kita fahami juga daripada sudut tafsir dan juga dari sudut hadis pun kita ambil manfaat. Mudah-mudahan semua ini menjadi asbab semakin fahamlah kita terhadap agama kita, insya-Allah, amin. Jadi ibu ayah sekalian, insya-Allah kita akan sambung perbincangan 40 hadis tentang adab. Kita masuk pada adab yang ke-11. 10 yang lepas tu ibu-ibu ayah sekalian boleh tengok rakaman lah bagi yang terlepas. Dan boleh tengok rakaman dalam YouTube pun ada. Di mana kita dah bincang dulu. Dah lama juga. Jadi kita boleh tengok rakaman. So kita sambung pada adab yang ke-11 membicarakan tentang adab dengan para sahabat. Adab dengan para sahabat. Bagi yang mungkin ada kitabnya boleh rujuk dalam kitab. Saya cuma memang rujuk dalam slide lah. Rujuk dalam slide yang saya bentangkan. Dan kita lihat sama-sama. Bagi yang tak ada kitab tak ada masalah. Boleh tengok dalam slide. Boleh baca juga sekali. Boleh juga untuk ambil isnad gambar dan sebagainya. Okey, baik, kita lihat pada adab yang ke-11. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain insyaallah amin. Adab dengan para sahabat. Syekh meriwayatkan ada 3 hadis dalam bab ini. Daripada guru Syekh Al-Mutawaddi' As-Sabur Abdullah bin Ridwan Al-Mandili dari Ipoh, Perak. Dengan sanad yang bersambung kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, janganlah kalian mencela para sahabatku. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi zat yang diriku berada di dalam tangannya. Sekiranya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tetap tidak akan menyamai segenggam daripada apa yang telah mereka lakukan, mahupun separuh daripadanya. Ini hadis yang sahih diriwayatkan Muslim 2540. Jadi ibu ayah sekalian, abang tanya nombor mana? Tak ada. Cara orang cakap tu macam abang tanya. Okey, baiklah. Okey, mohon para jemaah sekalian, sekali lagi saya ingatkan mute-kan mikrofon. Pastikan mute-kan mikrofon ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi apa tadi berkenaan dengan hadis ni iaitu tentang Nabi SAW berikan satu amaran yang tegas, jangan mencela para sahabat. Kerana apa? Kita tahu sumbangan mereka ni sangatlah besar. Para sahabat ni kerana mereka sentiasa berdamping dengan Nabi. Maka bila kita lihat, bila Nabi SAW seorang yang sangat sebaik-baik akhlaknya, kan, diutuskan pun untuk menyempurnakan akhlak, kan, bila apa yang Nabi sebutkan dalam hadis, kan, liutammima salihal akhlak atau makarimal akhlak, inma bu'istu liutammima salihal akhlak. Ada riwayat sebut makarimal akhlak atau kama qala, aku dibangkitkan untuk menyempurnakan sebaik-baik akhlak. Jadi itu adalah satu kemuncak kemenjadian sebagai seorang pemuslim yang bukan sekadar dia amalkan perintah Allah, bukan sekadar dia tinggalkan larangan Allah. Kan, itu baru jadi muslim. Dia tidak mendapatkan kesan. Dia kalau kesan tu macam mana? Dia sungguh-sungguh dia buat sampai dia membentuk kehidupan dia. Kan beza orang yang dipaksa dibuat, tinggalkan larangan Allah, kan, dia memaksa diri dia, kan.
Tapi paksaan itu adalah dia bertempuh. So bila kesabaran tu ataupun kekuatan iman dia tak ada, dia akan jadi fail, dia akan jadi loss. Tapi berbeza kalau orang yang mampu mendidik diri dia sampai mengubah akhlak dia. Kan, sampai dia mengubah perwatakan dia. Itu kemuncak dia. Dan saya dah sebut sebelum ni kan, bila ilmu mesti diamalkan, bila amal membentuk akhlak. Dia satu proses yang bersambung. Dan mesti start dengan ilmu dulu. Kan, frasa yang orang sebut adab sebelum ilmu ni kita kena faham betul-betul. Itu betul. Cuma adab sebelum ilmu ni adab nak belajar lah. Adab sebelum nak belajar menuntut ilmu. Itu maksud dia. Tapi bukan di semua kita pakai frasa yang sama. Bukan macam tu. Dia mesti first ilmu. Belajar dulu. Baru kita dapat jadikan amalan. Amalan tu baru membentuk akhlak kita. Contoh pagi ni kita dengar tentang para sahabat. Jangan mencela. Kita dengar dalam sejarah kehidupan para sahabat sampai berlaku pergaduhan. Kan berlaku pergaduhan antara contoh keluarga Nabi dengan sahabat. Ada perselisihan faham. Tapi jangan kita jadikan itu alasan kita, tiket kita untuk kita mencela mereka. Mereka tetap para sahabat. Mereka tetap orang yang dekat dengan Nabi. Walaupun sebagai manusia biasa, pergaduhan itu normal lah. Orang kata apa juga sebagai seorang manusia ke emosi ke apa, semua tu jadi normal. Kita tak boleh kata oh apalah sahabat pun gaduh, sahabat pun marah. Itu normal, manusia biasa kan. Bukannya malaikat, manusia biasa. Jadi kita kena terima. Itulah satu fitrah manusia. Kan satu sifat yang tabii dalam diri seorang manusia. Jadi jangan jadikan alasan kita nak mengutuk dia, mengaibkan dia. Tak boleh. Dan kita tak layak langsung. Sebab tu Nabi dah tegaskan kan, kita nak infakkan emas sebesar gunung Uhud ke, takkan sama. Separuh pun tak sama. Sebab mereka punya kesungguhan, mereka punya semangat memegang bersungguh-sungguh pada agama, pada sunnah ni sangat luar biasa. Kan kita lihat paling simple lah kan, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lihatlah sebelum dia memeluk Islam, dialah musuh yang paling ketat. Maknanya dijadikan Nabi musuh yang paling ketat. Kan memang betul-betul negatif. Macam kata kalau zaman kita ni kita kata oh, jahat sungguh lah. Tapi nak kata hidayah Allah. Kan hidayah itu milik Allah. Allah bagi dia hidayah. Dialah jadi sahabat, antara sahabat yang paling rapat dengan Nabi. Antara sahabat sampai dia diberi kepercayaan untuk menjadi khalifah. Sampaikan macam tu. Nak kata apa? Hidayah itu milik Allah. Dan sebenarnya siapa sahaja pun jangan kita sampai memikirkan negatif. Dalam kalangan sahabat pun tak boleh jadikan alasan mereka bergaduh ke apa, kita nak kata negatif, tak boleh. Kita tak tahu apa yang berlaku secara khusus. Okay, kita tengok hadis yang kedua. Yang ni daripada Abdullah bin Az-Zubair. Dia agak panjang sikit hadis dia. Ibu-ibu yang boleh lihat dalam hadis Ibnu Majah 2840 2840. Kita lihat tengok apa yang berlaku dalam hadis ni. Dikatakan Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu dia menceritakan bahawa ada seorang lelaki Ansar, dia berselisih faham dengan Az-Zubair berkenaan sebatang anak sungai yang mereka ambil airnya untuk menyiram kebun kurma mereka. Lelaki Ansar tersebut berkata kepada Az-Zubair, biarkanlah air tersebut mengalir. Namun Az-Zubair enggan. Mereka kemudian membawa perselisihan mereka ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun bersabda, wahai Zubair, siramlah dengan air daripada anak sungai tersebut tanamanmu, kemudian biarkanlah ia mengalir kepada jiran kamu. Lelaki Ansar tersebut marah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, adakah keputusanmu ini disebabkan dia Az-Zubair ni adalah sepupu kamu? Wajah Nabi SAW serta-merta menjadi merah menahan kemarahan. Nabi pun ada sifat marah, tapi Nabi menahan. Lantas Nabi berkata, wahai Zubair, siramlah dengan air daripada anak sungai tersebut, kemudian tahanlah. Dia lari sikit. Kemudian tahanlah airnya supaya tidak mengalir kepada jiranmu dan mengalir semula ke dinding-dinding. Maknanya tak mengalir ke jiran, mengalir semula ke tempat Az-Zubair sahaja.
Zubair berkata, sesungguhnya aku merasakan bahawa peristiwa inilah merupakan sebab turunnya Al-Quran. Ayat Quran surah An-Nisa ayat yang ke-65 yang bermaksud Allah berfirman, demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman sehingga mereka menjadikan kamu, yakni Nabi, mengadili apa yang mereka perselisihkan di antara mereka, dan mereka tidak akan mendapati dalam diri mereka kesulitan daripada apa yang engkau putuskan, serta mereka menyerahkan diri mereka dengan sebenar-benarnya. Baik, jadi bimbang sekalian, ini satu lagi hadis riwayat Ibnu Majah 2840 yang menceritakan bahawa, nak diringkaskan apa, berlaku satu pergaduhan antara seorang lelaki Ansar dan juga dengan Az-Zubair. Jadi perselisihan pandangan ni, mereka senang akan terus jumpa dengan Nabi. Jumpa dengan Nabi dan mereka pun akan bertanya, mintalah, kata bahasa sekarang ni kita sebut fatwa lah. Kan, mintalah fatwa. Kan kita minta satu keputusan apa yang perlu dibuat. Maka Nabi pun melihat kepada kesesuaian ke yang benda yang sepatutnya. Maka Nabi pun menyuruh Zubair ini untuk disiram air dan dibiarkan air tersebut mengalir ke tanaman jiran dia. Tapi bila disebutkan begitu, Nabi dah memutuskan secara adil, tapi lelaki Ansar tu dia tak puas hati. Dia mengatakan, sebab apa? Sebab sepupu ke yang kamu ni kira jadi bias? Macam itulah kan maksud dia. Jadi Nabi pun dalam keadaan yang menahan marah. Nabi menahan marah dan Nabi suruh ubah keputusan. Nabi suruh apa? Jangan, tak payah mengalirkan kepada jiran tu. Nabi dah memutuskan dengan adil sebab itu adalah kepunyaan Zubair. Jadi bila kata kepunyaan Zubair, jadi sebagai satu sifat ihsan, maka Nabi suruh mengalirkan air yang telah mengalir ke tanaman Zubair ni, mengalir ke jiran dia. Kan sebab macam mana pun air yang berlebihan akan mengalir. Daripada kita tidak manfaatkan, so kita manfaatkan kepada jiran. Kan, tapi lelaki Ansar tak puas hati. Dan terus dia mengatakan yang bukan-bukan. Jadi ini satu lagi hadis yang kita boleh ambil manfaat, di mana Nabi tidak memilih para sahabat. Nabi melayani mereka dengan cara yang adil. Bukan maknanya Nabi seorang yang bias, tidak. Kan, so kita ambil iktibar. Macam kita pun kalau ada kawan, kan, kita mungkin ada kawan rapat, ada kawan biasa, itu normal lah. Macam Nabi pun ada yang sahabat yang rapat, kan, ada yang sahabat yang biasa. Itu tak dapat kita nafikan. Cuma sampai kepada layanan, kita kena berlaku adil. Maknanya kalau contoh yang rapat tu, lebih rapat tu tak apa. Kan, tapi jangan jadikan alasan sampai yang kawan yang lain tu kita abaikan. Dia kena tetap berlaku adil. Jadi kita dengan para sahabat, kita kena ingat, tak boleh kita jadikan apa alasan pun untuk kita mencela mereka. Okey, baik. Kita lihat pada hadis yang ketiga. Okey. Di mana daripada Jubair bin Nufair, dia berkata, meriwayatkan dalam satu hadis, yang mana kami duduk di samping Baghdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, datanglah seorang lelaki. Lelaki itu lantas berkata, beruntunglah kamu yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentulah kami memakai untuk melihat apa yang telah kalian lihat, mendampingi baginda seperti mana yang kalian dampingi. Kata-katanya menyebabkan kemarahan kepada Miqdad. Aku menjadi hairan kerana tidaklah lelaki tersebut berkata-kata kecuali perkara yang baik. Miqdad radhiyallahu anhu pun lantas berpaling ke arah lelaki tersebut. Lalu dia berkata, dia nak marah ni, apakah wajar seseorang itu mengkehendaki bagi dirinya apa yang Allah tidak memberinya, kalaulah dia menyaksikan apa yang dicita-citakannya itu? Apakah kalian tidak mensyukuri Allah sedangkan dia mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kamu tidak mengenali kecuali Tuhanmu yang hak, iaitu Allah, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kalian dan tidak ditimpa ujian seperti yang menimpa orang-orang selain kalian. Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling perit berbanding hal nabi-nabi lain, iaitu pada zaman fatrah. Fatrah ni bila? Tempoh masa di zaman antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jahiliyah.
Umat pada zaman itu tidak melihat agama yang lebih baik daripada agama menyembah berhala. Sedangkan baginda telah datang dengan Al-Quran yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Yang juga memisahkan antara bapa dengan anaknya. Sehingga seseorang itu melihat ibu bapanya, anaknya atau saudaranya dalam kekufuran. Sedangkan Allah telah membuka kunci hatinya dengan keimanan. Dia mengetahui sekiranya mereka ini mati, maka mereka akan ke neraka. Tidaklah seorang tenang hatinya kerana dia mengetahui orang yang disayanginya akan masuk ke dalam neraka. Mereka inilah orang-orang yang Allah berfirman akan hal mereka, iaitu mereka yang berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami pasangan hidup dan zuriat kami penyejuk mata kami. Ini dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74. Dan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kan waja'alna lil muttaqina imama. Jadi ini yang disebut dalam hadis Al-Bukhari 87 dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang dinilai sebagai hadis yang sahih. Jadi ibu ayah sekalian, ini hadis yang memang panjang kan. Cuma nak ada ceritakan apa dia berkenaan dengan satu isu di mana ada seorang lelaki ni yang mana dia nak mengatalah kan, dia nak mengata kepada sahabat, nak membandingkan yang mana yang lelaki ni tak dapat berdamping dengan Nabi. Sahabat dapat berdamping dengan Nabi. Kan, maka dia bandingkan, beruntunglah kamu dapat mendampingi Nabi kan. Maka benda ni dimarah oleh Miqdad radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat. Kerana apa? Kerana kita tahu kan apa je Allah tentukan, mesti itu yang terbaik. Jadi kenapa kita nak bandingkan dengan orang lain? Ya, jadi sebab itulah disebut kan, kita tak bersyukur ke kan, apa yang telah Allah ciptakan, apa yang telah Allah tentukan. Dan kenapa nak membandingkan? Sebenarnya benda ni kena dengan kita pun. Kita pun boleh ambil manfaat. Jadi ini dikira satu bentuk yang kita rasa tak puas hati dengan para sahabat. Walaupun nampak macam baiklah, kita rasa sahabat dapat, kita tak dapat, rasa ruginya kan. Sebenarnya jangan kita sebut macam tu. Jangan kita kata kalaulah aku hidup zaman Nabi, mestilah aku jadi orang yang paling baik. Belum tentu. Sebab zaman tu Islam belum berkembang. Kita semua asal dalam keadaan yang kekufuran, kejahilan. Bayangkan ibu-ibu sekalian, kita mampu ke untuk daripada, kalau kita katalah kita duk hidup zaman tu, agak-agak kita mampu tak untuk menerima agama Islam yang datang dengan ganjil, yang datang dengan secara satu keadaan yang luar biasa kan. Jadi benda ni ibu-ibu sekalian kita kena fikirkan, kita kena muhasabah. Jangan duk banding kita dengan sahabat, kita berkata sahabat untunglah kan. Ini satu ayat yang tidak sepatutnya kita sebut. Cuma yang kita boleh buat apa? Cuma kita bila dengar hadis, kita belajar tentang agama, cuma kita dapat melakukan perubahan ikut kehidupan kita zaman sekarang. Itu je lah kita boleh buat. Tanpa kita membandingkan, kita over excited sangat. Sampai kita kata hidup zaman Nabi, dapat jumpa Nabi. Nak kata itu tu, nak jumpa Nabi tu, itu satu bentuk kerinduan kan. Tapi janganlah kita sampai sebut, kalau aku hidup zaman Nabi, aku jadi bagus, hebat lah. Untunglah sahabat. Kan kita tak dapat jumpa Nabi. Jangan kita bandingkan macam tu. Kita dah masuk dalam kategori yang disebutkan dalam hadis ni. Kan, membandingkan sesuatu yang Allah tak bagi. Contoh kita bandingkan dengan kawan kita, dia dapat macam tu, kita tak dapat macam tu. Kita usahalah ke situ kan. Tapi kalau memang Allah berikan lain kan, Allah bagi lain daripada apa kita nak, so kita reda, terima, dan kita sebut itulah terbaik untuk kita kan. Allah tahu apa yang terbaik. Yang kita buat perbandingan sama dengan para sahabat, yang kita buat perbandingan. Kita kata sahabat ni lagi rapat dengan Nabi, sahabat ni tak rapat. Kan, kita buat perbandingan, padahal kita tak layak pun nak bincang tentang tu. Cuma kita boleh kata belajar dari sudut sirah, dan kita kenal para sahabat daripada sumbangan mereka, apa yang mereka buat. Kita kenal macam tu, kita ambil iktibar. Cukup sekadar itu. Jangan kita pula duk komen, duk kritik pula sahabat ni macam ni, sahabat tu macam tu. Kita tak tahu apa yang berlaku secara realiti. Cuma kita tahu daripada sudut fakta yang kita belajar. Baik. Kita lihat terus latar belakang bab yang ditulis oleh penulis kitab. Para aswaja berpandangan bahawa para sahabat
Rasulullah SAW yang meninggal dunia dalam keadaan baginda redha dengan mereka adalah sebaik-baik ciptaan selepas para nabi. Malah mereka adalah lebih tinggi darjatnya daripada sahabat nabi-nabi yang terdahulu. Para aswaja juga berpendapat bahawa sahabat Rasulullah SAW berbeza kedudukannya di antara satu sama lain. Ini bukan ditentukan sendiri berdasarkan hadis. Contoh apa dia? Sahabat yang paling tinggi kedudukan adalah Abu Bakar. Diikuti dengan 3 orang khalifah, Umar, Uthman dan Ali. Dan 6 orang selebihnya daripada 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga. Kemudian para sahabat yang memeluk Islam sebelum Fathu Makkah, seterusnya golongan awam kaum Muhajirin dan golongan awam kaum Ansar. Jadi yang disebutkan ni pun dari sudut dalil, adanya dalil kita sendiri yang menentukan. Dia adanya dalil berkenaan apa, paling utama 10 orang yang Nabi janjikan syurga. Dan itu yang paling utama. Kemudiannya macam mana kiraan, macam mana susunan dia, orang yang banyak berdamping dengan Nabi, yang lama. So siapa yang lama ni? Orang yang memeluk Islam sebelum Fathu Makkah, yang pada awal Nabi berdakwah. Kan, contoh kalau kita lihat macam kanak-kanak lelaki yang pertama kan ketika umur 10 tahun, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Memang beliau seorang khalifah kan. Fazala Ahmad. Bunda Fazala Ahmad buka mic kot. Dengar sikit. Macam bergema sikit. Okey dah, baik. Terima kasih. Okey. Jadi disebutkan tentang susunan sahabat ni pun berdasarkan kepada berapa lama mereka berdamping dengan Nabi. Bukan disebutkan atas dasar ikut nafsu kita pilih-pilih sahabat, tidak. Jadi sebab itu disusun begitu. Jadi orang yang paling awal memeluk Islam, kemudian Muhajirin yang bersama-sama dengan Nabi, kemudian baru Ansar. Yang lambat sikit lah, yang bertemu dengan Nabi, yang bersahabat dengan Nabi ni lambat sikit. Tempoh dia pendek. Sebab apa? Nabi berpindah pun, maknanya Nabi berhijrah pun dah umur 53 tahun kan. Dan Nabi berada di situ pun selama 10 tahun sahaja. Berbanding dengan waktu awal Nabi berdakwah, lebih lama lah mereka yang memeluk Islam awal-awal tu. Jadi sebab itu berbeza kedudukan ni berdasarkan kepada hadis yang menceritakan, bukan kita ikut nafsu. Cuma kita sebut ni sekadar ilmu lah, bukan kita nak membanding-bandingkan ke apa, tidak. Jadi kita lihat pengajaran para sahabat Nabi telah pun menempuhi pelbagai rintangan dalam jalan dakwah. Lebih banyak berbanding dengan orang lain. Selain daripada mendukung dan menyebarkan agama Islam, mereka juga berperang dengan perasaan mereka sendiri, iaitu jihad dalam bentuk lain yang tidak dialami oleh mereka yang dilahirkan dalam negara Islam dan lahir daripada ibu bapa yang beragama Islam. Ini cuba kita muhasabah. Kan kadang-kadang kita mungkin sebut, kalaulah kan, kalau aku lahir pada zaman Nabi kan, aku mampu nak jadi orang yang betul-betul beriman. Kita tak tahu. Kita tak boleh kata begitu. Sebab itu gunakan kalau ni kena hati-hati sikit. Kalau yang ada yang dibenarkan, kalau ni ada yang tak dibenarkan. Saya kira kita dah pernah bincang sebelum ni kan berkenaan dalam bab doa kan, ada satu isu tentang kalau. Lau ni. Nak sebut kalau ni dia kena hati-hati. Bila kalau yang menyebutkan kita terlepas buat perkara ibadah, kebaikan, itu dibenarkan. Tapi kalau yang kita nak menafikan takdir, itu tak dibenarkan. Macam contoh yang ni lah, kita kata kalaulah aku hidup zaman tu, aku jadi orang yang paling beriman. Mana kita tahu? Kan takut kita jadi pengikut Abu Jahal, Abu Lahab je. Kan contohlah, nak kata kita tak boleh kata begitu. Sebab kita kena faham balik keadaan sirah, keadaan sejarah kehidupan Nabi ni. Kan Islam datang dengan ganjil, dan dengan secara asing. Kan datang ni Islam, Nabi bawa ajaran tersebut, Nabi sampaikan dakwah. So maknanya asal sebelum itu adalah dalam keadaan yang
tak tahu, tak kenal agama. So nak kenal ni bila Nabi sampaikan ajaran, bila Nabi berdakwah, baru kita boleh kenal. So maknanya bukan senang kita kata, oh terus dengar, terus kita percaya, terus kita belajar, terus kita terima. Bukan senang kan. Allah pilih siapa yang Allah kehendaki, Allah bagi dia hidayah. Baru dia dapat fikir dengan waras. Kalau tak, dia hanya ikut nafsu, ikut je lah apa agama nenek moyang. Sebab apa? Alasan dia dah biasa dah buat, kenapa nak tukar tiba-tiba? Kan? Orang tak fikir dengan akal. Dia cuma ikut nafsu jadi macam tu. Kan? Zaman sekarang pun sama. Kalau kita kata kita dah biasa macam ni dah, kita tak nak berubah kan. Maka tak dapat dia berubah. Tapi kalau dia sanggup mujahadah lawan nafsu, kan, dasarkan ilmu, dasarkan digunakan akal yang Allah bagi, difikir dengan waras, maka dia akan ada kekuatan nak berubah. Kan? Sama lah begitu. Kita kena ingat, kita kena faham, zaman sahabat ni bukan senang nak jadi sahabat Nabi. Kan, kerana apa? Mereka sanggup betul-betul nak berubah. Kadang-kadang sampai mak ayah sendiri tak memeluk Islam. Contoh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, di mana ibunya, isteri Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak memeluk Islam, dalam kalangan musyrik yang menentang Islam. Kan? Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, ayahnya, bukan tidak beriman, tidak percaya kepada Allah. Jadi sampaikan begitu. Kan, maknanya kata orang terdekat pun tidak percaya, tidak terima ajaran tersebut. Jadi bibi sekalian, kita jangan bandingkan. Kita kata kalau aku hidup zaman tu aku jadi rapat dengan Nabi ke apa. Tak boleh kita bandingkan macam tu. Dan tak boleh juga kita bandingkan antara sahabat. Oh sahabat ni, oh sahabat yang tu. Kita buat perbandingan. Kita kata oh ini jahat sikit ni, oh ini baik sikit ni. Oh ini lagi bagus, ni lagi tak bagus. Kita pula yang memandai-mandai, tak boleh begitu. Itu tak langsung tidak beradab dengan para sahabat. Yang kedua, para sahabat telah menunaikan hak mereka kepada Nabi SAW secara langsung. Di antara hak ini yang terbesar adalah taat dan patuh dalam menyerahkan diri mereka kepada baginda yang menyampaikan mereka kepada kedudukan mereka yang tinggi. Ini yang kedua yang kita ambil iktibar, yang kita pun perlu untuk mematuhi seperti mana Nabi SAW sebutkan. Kita lihat seterusnya, yang ketiga, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati manusia. Ini disebut oleh Ibnu Mas'ud dalam kitab Hilatul Awliya. Sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati manusia dan dia mendapati bahawa hati Nabi Muhammad SAW ia adalah yang terbaik antara hati para hamba-Nya. Dia lalu memilihnya untuk dirinya dan mengutus risalahnya dengannya. Dia kemudian melihat ke dalam hati para hamba-Nya selain Muhammad, maka dia mendapati bahawa hati para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik. Lalu menjadikan mereka ni pembantu baginda, para sahabat, yang ikut sama berperang dengannya dalam agama ini. Oleh itu apa yang dilihat oleh para sahabat baginda perkara yang baik, maka itulah perkara yang baik di sisi Allah. Dan apa yang dilihat mereka perkara yang buruk, maka itulah perkara yang buruk di sisi Allah. Ini yang disebutkan dalam Hilyatul Awliya oleh Imam Ibnu Mas'ud. Ataupun kita tahulah Abdullah bin Mas'ud ni salah seorang periwayat hadis juga. Ni kalam beliau lah yang dimuatkan dalam kitab Hilyatul Awliya, yang menceritakan ataupun yang mengisahkan tentang kalam-kalam kisah-kisah para wali awliya. Baik, jadi ibu-ibu ayah-ayah sekalian, ini yang ketiga, iaitu berkenaan apa dia? Berkenaan tentang kedudukan yang mulia. Yang pertama adalah Nabi SAW. Kita mesti meletakkan kecintaan kepada Nabi ni di tempat yang teragung. Sebab itu disampaikan dalam hadis Al-Bukhari nombor 15. Apa yang Nabi sebut? La yu'minu ahadukum. Kan? Hatta tidak sempurna iman kamu sehingga kamu mencintai Nabi. Kan? Lebih daripada kamu mencintai ataupun menyayangi, kan, daripada ibu dan ayah, walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kan, ibu dan ayah, anak-anaknya dan seluruh manusia. Meletakkan Nabi paling tinggi. Jadi seterusnya siapa? Sahabat.
kita menghormati, kita belajar kisah para sahabat. Sebab itu mungkin kita biasa dengar kan kitab Hayatus Sahabah kan. Kita belajar sebab apa? Kita nak kenal juga para sahabat ni macam mana kehidupan perjuangan mereka. Setiap sahabat ni berbeza kehidupan mereka. Kan? Perjuangan mereka ni berbeza. Kan? So kita ambil iktibar banyak-banyak. Kita kenal bagaimanakah sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana Nabi treat sahabat-sahabat dia. Kan? Supaya kita pun dapat ikut jejak langkah yang sama. Kita pun dapat faham. Kan kawan-kawan kita pun kadang ada macam-macam ragam lah kan. Macam-macam PL orang panggil kan. Jadi kita pun dapat faham, oh macam ni kita nak layan, macam tu kita nak layan. Kan kita dapat terima. Tak adalah kita anggap kenapalah dia macam ni, tak. Sebab apa? Kita belajar dalam kisah para sahabat. Kita belajar bagaimana Nabi melayani mereka. Bagaimana Nabi menerima mereka. Kan? Jadi lepas Nabi adalah sahabat. Kan? Lepas sahabat barulah sampai kepada para tabi'in, para tabi'in, sampailah pada hari ini kita letakkan penghormatan kepada para guru yang mana terdiri daripada yang tinggi adalah para alim ulama lah. Dan setiap guru kita kena hormat. Kan, maknanya kedudukan penghormatan tu berdasarkan ilmu yang kita letakkan satu penilaian ataupun KPI, penanda aras. Bukan kita nilai, kita hormat dia kerana harta, pangkat. Kadang-kadang kita macam tu kan, orang yang berpangkat tinggi lah kita hormat. Orang yang berharta banyak lah kita hormat. Tapi orang yang berilmu tinggi kita tak kenal pun. Kita abaikan. Tak kisah. Bagi kita mungkin tak ada nilai ilmu tu. Macam harta ada nilai. Kita boleh dapat sikit daripada dia. Dia boleh sumbangkan kepada kita kan. Ada kepentingan. Kalau pangkat pun kita boleh tumpang dapat kemasyhuran juga. Kita boleh mungkin kata apa istilah kabel-kabel tu kan. Maknanya ada kepentingan. Tapi ilmu kita anggap dia remeh. Kita anggap macam nothing, tak ada apa. Kan sampaikan begitu sekali. Jadi biar sekalian, biar kita suburkanlah adab ini kepada para sahabat. Kesimpulan dia apa? Jangan kita membanding-bandingkan sesama para sahabat. Yang kedua, jangan kita buat perbandingan. Kalau kita hidup zaman Nabi, kitalah jadi yang paling terbaik lah. Sahabat Nabi paling rapat lah. Tak. Itu tak boleh kita buat macam tu. Kerana itu perbandingan yang kita dah mempermainkan takdir. Kan kita tak tahu apa akan berlaku. Jadi kita tak boleh kata sebab Islam datang dengan cara yang asing. Bukan memang dah Islam. Bukan memang dah kata bersuburnya Islam. Kita lahir kita cuma ikut sahaja, tak. Kan yang memeluk Islam, dia semua memeluk Islam kan. Yang memeluk Islam semua ni adalah yang betul-betul mendapat hidayah, yang betul-betul berfikir dengan menggunakan akal yang Allah bagi, yang betul-betul melakukan perubahan. Bukan senang kita nak jadi dalam golongan begitu. Jadi biar sekalian, sama-samalah kita cuba untuk ambil manfaat daripada perkongsian pada pagi ini tentang para sahabat. Yang paling penting jangan kita buat perbandingan. Kadang-kadang bila kita dengar ada orang yang suka buat perbandingan sampai dia memperlekeh sahabat. Ini langsung tidak beradab. Bukan setakat para sahabat, para alim ulama sendiri pun kan kadang-kadang orang pertikai, orang tak berikan penghormatan. Sebut je seorang nama alim ulama ni, alim ini, terus kita kata oh ni Wahabi ni. Kan ni kita siapa nak menentukan macam tu. Kita hormatlah juga atas dasar ilmu. Janganlah sampai kita melabel-label, janganlah sampai hilang penghormatan sebab ada juga jasa dia. Kan ada juga jasa dia dalam bidang agama. Jadi jangan sebabkan ada kontroversi yang melibatkan dia, kita pula yang menafikan ilmu dia. Siapa kita menafikan ilmu dia? Kan kita tak ada hak nak buat begitu. Kan? Jadi sebab itu ibu-ibu ayah sekalian, saya kira inilah untuk pagi ni, sama-sama kita ambil manfaat. Kita suburkan lagi penghormatan kita kepada para sahabat. Kalau boleh kita belajar jugalah kitab Hayatus Sahabah. Dia tak terlalu detail pun tak apalah, sekurang-kurang kita ambil tahu yang asas-asas. Paling penting 4 Khulafaur Rasyidin. Sebab itu kalau kita lihat di peringkat sekolah rendah agama, kalau di Selangor lah khususnya, kita telah muatkan dalam sirah tentang kisah para sahabat, 4 khalifah.
antaranya. Dan ada juga tentang sahabat yang dijanjikan syurga tu. Saya kira sangat baguslah usaha macam ni. Kan, supaya anak-anak yang kecil pun dah kenal, kan dah tahu tentang para sahabat. Jadi kita pun penting juga. Kita pun kena tahu juga supaya kita dapat suburkan penghormatan, suburkan satu semangat perjuangan, kan, bagaimana sahabat bersungguh-sungguh dengan perjuangan Nabi. Baru kita dapat kata apa, rasa dia punya kata vibe tu kan, kata kesungguhan tu datang. Kalau kita tak belajar, tak kenal, maka kita tak nampak benda tu. Kita nak tengok tak boleh kan. Jadi kita nak kena belajar, kena dengar perkongsian, kena baca sikit. Jadi baru datang satu kesungguhan untuk kita pun jadikan inspirasi. Kalau tak, kita tak akan nampak. Akhirnya kita tertipu dengan kehidupan dunia yang mana sangat melalaikan sebenarnya. Jadi cubalah kita rajin-rajin untuk bacakan juga kitab-kitab tentang para sahabat, dan ambillah poin-poin penting, fakta-fakta yang utama, sumbangan mereka, jasa mereka. Kita hormat semuanya, kita memberikan penghormatan, kita doakan yang terbaik, kan, dan mudah-mudahan kita dapat mencontohi mereka punya pengorbanan, dan kita pun dapat ikut jejak langkah yang sama. Dalam kita bukan setakat untuk kehidupan kita diri sendiri, kita nak juga membela, kan, supaya ramai kita dapat memberikan manfaat, sampaikan agama, kan, kita dapat berkongsi, dapat membentuk, mendidik, bukan sahaja diri kita, tapi keluarga kita, kawan-kawan, kan. Contoh kita kawan-kawan, kita nak bagi mereka sama-sama bersemangat dalam agama. Mudah-mudahan kita dapat kekuatan tu melalui pembacaan tentang kisah para sahabat. Jadi itulah untuk pagi ni, mudah-mudahan dapatlah manfaat daripada perkongsian pada pagi ni. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Adab yang ke-12. Ni lagi menarik sikit, adab dengan malaikat. Saya kira ni jarang kita bincang benda ni. Jadi kita cuba untuk bincangkan, kita tengok pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan dapat manfaat daripada perkongsian pagi ini, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farduduhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana